kita kalau telitikan hubungan sahabat dengan Rasulullah, begitulah. Sahabat-sahabat ini dapat cahaya daripada Rasulullah itu ada dua cara. Pertama, daripada kata-kata Rasulullah. Rasulullah ajar, disebut, dapat. Satu lagi, daripada hubungan yang rapat antara sahabat dengan Rasulullah. Ini namakan lempahan. Memudahkan kita menerima cahaya hidayat daripada Allah secara lempahan terus. Kata-kata Rasulullah itu diistilahkan lisanul maqal. Nasihat kata-kata lidah. Daripada kata-kata Rasulullah, sahabat dapat ilmu, dapat cahaya juga. Tapi yang satu lagi, lisanul hal. Daripada hal keadaan, sifat-sifat Rasulullah zahir dan batinnya. Jadi dua-dua ni kita perlu. Kata-kata Rasulullah pun kita perlu. Lempahan sifat-sifat baik Rasulullah zahir dan batin pun kita perlu. Sebab itulah kita perhatikan sahabat-sahabat ini sentiasa berlumba-lumba nak mendekatkan diri bersama-sama Rasulullah. Rasulullah ke mana pun nak ikut, nak mengikuti Rasulullah SAW. Untuk apa? Pertama, supaya dapat dengar cakapnya, sabdanya. Tapi kata-kata Rasulullah ni kita pun boleh dapat. Yang kedua, supaya mereka dapat lempahan, salinan daripada sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana berdekat selalu bersama Rasulullah. Jadi sifat-sifat Rasulullah itu macam melimpah, tumpah kepada sahabat. Dengan cara ini tuan-tuan, cahaya yang melimpah ke dalam hati tadi lebih terang. Sebab itulah peribahasa Arab mengatakan lisanul hal aqta'u min lisanil maqal. Ya. Hal keadaan seseorang itu lebih memberi kesan kepada kita kalau dibanding dengan kata-katanya. Kita tak pernah cakap mari kita sembahyang nak. Tak pernah. Kita sembahyang je 5 waktu. Anak kita tengok, insya-Allah anak kita sembahyang. Tapi kalau kita sembahyang mat, kita tak sembahyang. Tak sembahyang aku pukul. Dia sembahyang juga tapi dalam hati, bapak ni apalah, suruh mamat sembahyang tapi bapak sini tak sembahyang. Jadi para sahabat ni tuan-tuan dapat dua sumber ni. Cahaya tadi daripada kata-kata Rasulullah, tapi yang lebih hebat, lebih terang ialah adanya lempahan cahaya daripada Rasulullah SAW kepada para sahabat yang dinamakan lisanul hal. Saya pernah ceritakan berbagai cerita ya, yang menunjukkan lempahan cahaya atau lisanul hal Rasulullah itu lebih hebat daripada kata-kata dia. Cerita yang selalu saya ceritakan di sini ialah dua orang sahabat. Walaupun di sana ramai lagi sahabat-sahabat yang mempunyai pengalaman yang sama. Sahabat yang saya maksudkan ialah Khandalah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Pada satu masa, bila Khandalah ni di depan Nabi, bersama Nabi dekat-dekat, Nabi bercerita tentang surga, tentang neraka, siksa neraka, nikmat surga. Tiba-tiba Khandalah macam
Nampak surga, nampak neraka. Nampak macam mana nikmat dalam surga, nampak macam mana seksa neraka. Tapi bila Handalah balik ke rumah, artinya berjauhan dengan Rasulullah, dia tak boleh nampak lagi. Dia cuba tak boleh. Dia cuba berdoa, dia cuba macam-macam cuba percubaan, tak boleh. Jadi Handalah pun susah hati. Aku nak tanya Rasulullah lah. Handalah cepat-cepat lari ke rumah Rasulullah untuk bertanya, kenapa di depannya surga neraka macam nampak, bila balik ke rumah dah tak boleh nampak, gelap. Ketika berlari menuju ke rumah Rasulullah, terserempak dengan Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar tanya, kaifa anta ya Handalah, ya Handalah, macam mana iman kau? Handalah menjawab, nafaqah Handalah ya Abu Bakrin wa Abu Bakar, Handalah ini dah munafik. Abu Bakar kata, Masya Allah ma taqulu, Masya Allah, apa yang kau sebut ni wahai Handalah, betul ke engkau munafik? Macam mana engkau boleh munafik? Kata Handalah, macam manalah ya Abu Bakar, aku tak munafik. Hari itu di depan Nabi sebut surga, aku macam nampak, sebut neraka, aku macam nampak. Tapi bila balik beberapa hari ni, gelap, tak nampak sama sekali. Abu Bakar kata, oh, aku pun macam itulah. Aku ni nak pergi jumpa Rasulullah, nak tanya hal ini lah. Rupanya dua orang ni sama mengalami pengalaman yang sama. Jadi kedua-duanya jumpalah Rasulullah SAW. Tapi cerita ini tuan-tuan cukup jelas. Bila depan Rasulullah, memanglah tuan-tuan, bila berdekatan dengan Rasulullah, iman akan naik. Iman akan menjadi perkasa. Kalau lemah, dia akan kuat. Inilah cahaya, kesan daripada hubungan dan yang erat antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Jadi kata orang-orang sufi, kalau kita mau mendapat cahaya yang terang-benderang dalam hati kita, hendaklah kita selalu berdampingan dengan orang-orang alim. Dan kalau dapat, ikutlah apa yang Allah sebut dalam Quran, berdampingan dengan golongan as-sadiqin. Tapi as-sadiqin ni siapa kita tak tahu. Jadi orang, tentunya di akhir zaman macam kita ni, susah kita nak cari orang-orang seperti ini. Sebab itu ulama tasawuf tadi sudah memberi panduan kepada kita. Kalau kita tak jumpa orang alim, orang yang lebih alim sikit daripada kita pun boleh. Kita selalu bual, kita selalu bincang. Beli satu buku, baca tak faham, tanya dia. Makan bersama, belanja dia, tertarik, bual-bual 5 minit, 10 minit, ada kesannya yang hebat. Jadi daripada hubungan inilah tuan-tuan, maka lempahan cahaya itu akan segera dapat. Sebab itu di dalam ilmu tasawuf ada satu bab, dan kitab-kitab tasawuf ada satu bab tuan-tuan. Ada satu bab yang diistilahkan bab as-suhbah. Maknanya kalau kita belajar ilmu tasawuf dan kita baca kitab tasawuf yang lengkap, kita akan menemui nanti satu bab as-suhbah. As-suhbah, malahan as-suhbah ini menjadi syarat orang yang belajar ilmu tasawuf. Orang yang belajar ilmu tasawuf mesti ada suhbah, iaitu hubungan diri dengan guru yang sangat erat, sangat rapat. Berdasarkan kepada tadi, wa kunu ma'as-sadiqin, hendaklah kamu bersama-sama dengan golongan as-sadiqin.